Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Dr. Nursaidi bin Muhammad Nasir dan juga para hadirin yang sudi untuk mendengar video pembentangan ini. Tajuk kami ialah strategi yang dilakukan oleh syarikat Google untuk memberikan kepuasan terhadap pekerja. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Aina Adia binti Ahmad Tarmizi, nombor matriks B2320076. Yang kedua, Nurani Suhaila binti Sulaiman, nombor matrik B2320016. Yang ketiga, Ainur Syahida binti Zainal Abidin, nombor matrik B2320014. Seterusnya ialah Nur Syamimi binti Syahari, nombor matrik B2320013. Dan yang terakhir ialah Siti Liana Nurani binti Afizam, nombor matrik B2320015. Kami berlima daripada kos BBMGT, semester 1. Isi kandungan yang terdapat di dalam video pembentangan kami pada hari ini ialah perkenalan, memberi faedah kepada pekerja, budaya kerja ataupun dalam bahasa Inggeris adalah work culture, keselamatan kerja di Google, menggalakkan pertumbuhan dan kreativiti pekerja dan keselamatan infrastruktur. Saya Aina Adia binti Ahmad Tarmizi, B2320076, kos BBMGT SEM 1. Sebelum masuk strategi memberi kepuasan kepada pekerja, kita masuk pengenalan syarikat itu. Google merupakan sebuah syarikat teknologi multinasional Amerika Selatan yang mendapat keuntungan dari iklan yang berkaitan dengan internet, email, petaan dalam produk aktiviti pejabat, rangkaian sosial dan perkhidmatan perkongsian video. Google pada awalnya ditubuhkan sebagai syarikat sendiri yang berhad pada 7 September 1998. Nama Google berasal dari kesilapan mengeja iaitu Google. Google bermula sebagai satu projek penyelidikan pada Januari 1996 oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua pelajar PhD di Universiti Stanford, California. Seterusnya, apa syarikat Google memberi kepuasan kepada pekerja ialah faedah kepada pekerja. Faedah atau faedah sampingan yang diberikan kepada pekerja melebihi gaji dan upah. Pakej faedah pekerja ini mungkin termasuk kerja lebih masa, insurans perubatan, percutian, perkongsian keuntungan dan faedah persaraan. Pampasan bukan upah yang ditawarkan sebagai tambahan kepada kaki tangan dan sebahagian daripada mereka boleh menjadi sangat berharga untuk mengekalkan bakat dan menarik bagi calon yang berpotensi. 4 faedah syarikat Google memberi kepada pekerja. Pertama, faedah perubatan. Manfaat pekerja yang paling penting yang ditibaratkan oleh bakat kaki tangan adalah yang berkaitan dengan kesihatan mereka. Manfaat perubatan seperti insurans kesihatan, insurans pergigian, insurans hayat, perlindungan pendapatan hilang upaya dan penjagaan jangka panjang akan menunjukkan kepada kaki tangan bahawa syarikat anda telah menghargai sumbangan mereka serta kesejahteraan mereka. Kedua, faedah pengangkutan dan penempatan semula. Faedah pengangkutan untuk pekerja akan membantu mereka menguruskan kos perjalanan rasmi. Faedah ini mungkin termasuk pembayaran balik untuk menggunakan kaedah pengangkutan awam seperti bas, kereta api atau metro, yang meliputi kos jenis pengangkutan lain atau menyediakan kenderaan seperti kereta atau basikal untuk memandu dari tempat kerja. Seterusnya ialah faedah pendidikan dan latihan. Menghormati keinginan pekerja untuk belajar dan membangunkan secara peribadi dan profesional akan memberikan organisasi banyak mata ketika memperolehi dan mengekalkan bakat. Pekerja akan sangat menghargai majikan yang bersedia memberikan faedah pendidikan dan latihan seperti program bimbingan, seminar, persidangan atau pembayaran balik tuition. Akhir sekali, faedah pencen dan persaraan. Faedah pekerja tertentu bertujuan untuk menjaga tenaga kerja anda walaupun selepas mereka bersara. Pencen meliputi jumlah dana tetap kepada pekerja selepas bersara dan pada selang bayaran tetap. Faedah persaraan boleh merangkumi faedah selain pencen seperti memberi kelebihan berkaitan kesihatan tertentu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainur Syahida binti Zainal Abidin, nombor matrik B2320014 dari kos BBAMGT. Hari ini saya akan menerangkan tentang budaya kerja. Budaya kerja diwujudkan oleh amalan kepimpinan, tingkah laku pekerja, kemudahan tempat kerja dan dasar organisasi terhadap pekerja atau pemangku kepentingan dalaman. Ianya boleh diukur sama ada budaya kerja positif atau negatif.
Budaya kerja dilakukan setiap hari, dipengaruhi oleh pengurus, pemimpin dan rakan kongsi. Ia selalunya merupakan konsep tidak ketara, tetapi yang mempunyai kesan yang besar terhadap pengalaman pekerja. Seterusnya, terdapat beberapa amalan terbaik untuk mewujudkan budaya kerja positif, iaitu yang pertama, dengar dengan teliti suara pekerja. Terlalu kerap syarikat melaksanakan budaya baru dengan pendekatan atas ke bawah, di mana pekerja mempunyai sedikit suara dalam proses membuat keputusan, tetapi adalah idea yang lebih bijak untuk mengambil inspirasi daripada jenis budaya kerja pasangan, iaitu pada hari kerja dengan mengumpulkan maklum balas dan membina data serta atasi keperluan pekerja khusus dengan keputusan di tempat kerja. Yang kedua ialah melangkaui set faedah yang dimandatkan oleh kerajaan. Bergantung pada lokasi dan saiz perniagaan yang perlu menyediakan satu set faedah pekerja mandatory. Tetapi syarikat yang mempunyai budaya kerja yang benar-benar hebat terkenal kerana berusaha keras, sama ada bantuan tuition, percutian tanpa had atau faedah, serta mencari faedah yang unik dan membezakan tempat kerja. Yang ketiga ialah menjadikan tempat kerja sebagai persekitaran yang dinamik dan mencabar. Tempat kerja di mana pekerja melakukan tugas yang sama pasti akan mencetuskan pemisahan. Walaupun tidak dapat menyediakan peluang kerja baru, anda boleh menyuntik dinamisme melalui sesi latihan silang, acara inovatif dan banyak lagi. Selain itu, tukar pekerja berpotensi tinggi yang telah memegang peranan yang sama terlalu lama ke kawasan yang lebih mencabar supaya pengalaman kerja mereka tidak terbantut. Yang keempat ialah dipertanggungjawabkan pengurus, iaitu accountability. Pengurusan adalah asas kepada persekitaran kerja yang positif. Mungkin terdapat situasi di mana konflik antara pengurus dan ahli pasukan. Syarikat tidak seharusnya berat sebelah terhadap pengurus dalam kes demikian. Selain itu, mengumpul maklum balas pekerja dan sahkan sebarang aduan sebelum membuat keputusan. Yang terakhir ialah terlibat dalam acara di luar pejabat dengan kerap. Melangkah keluar dari pejabat memberi peluang kepada pekerja untuk berhubung dalam persekitaran satu lawan satu yang santai. Ianya bercakap tentang topik yang menyeronokkan dan bukan berkaitan pekerjaan. Ini penting untuk mewujudkan budaya kerja yang positif kerana ia mendorong rasa kemasyarakatan di kalangan pekerja. Acara luar seperti kejohanan bola sepak juga boleh menjadi berkesan kerana ia memupuk rasa persaingan yang sihat dan setia kawan. Saya Narani Suhaila binti Sulaiman, nombor matrik B23200016, kos BBMGT semester 1. Seterusnya saya akan membincangkan tentang keselamatan kerja di Google. Keselamatan kerja ialah jaminan yang dimiliki oleh pekerja bahawa mereka boleh meneruskan pekerjaan semasa mereka untuk masa hadapan yang boleh dijangka. Ini bermakna mereka yakin bahawa status pekerjaannya dengan syarikat akan kekal konsisten tanpa mengira sebarang kuasa luar yang mungkin memberi kesan kepada perniagaan. Keselamatan di tempat kerja juga penting dalam mengekalkan produktiviti di dalam sesebuah syarikat. Keselamatan kerja yang lebih tinggi boleh membantu pekerja menjadi lebih produktif dalam peranan mereka. Pekerjaan yang kurang selamat boleh menyebabkan pekerja berasa lebih terganggu atau cemas. Jadi, keselamatan ini mungkin membolehkan tumpuan dan keazaman yang lebih tinggi. Perasaan selamat juga boleh memberikan motivasi kerana mereka ingin berkembang dalam peranan atau kerja mereka dengan syarikat. Seterusnya ialah perbezaan antara keselamatan kerja dan kestabilan pekerjaan. Keselamatan kerja pada asasnya bermakna pekerja berasa selamat dan tidak mungkin dipecat atau diberhentikan. Ia adalah jaminan bahawa pekerjaan yang ada di sana menunggunya setiap pagi tanpa ancaman untuk hilang. Kestabilan pekerjaan pula ialah tempoh seseorang pekerja kekal dengan pekerjaan semasa mereka tanpa gangguan.
adalah penting bagi majikan untuk memupuk rasa kestabilan pekerjaan supaya keadaan syarikat lebih teratur dan tiada pertukaran pekerja yang berlaku dengan kerap. Ia juga dapat mengekalkan privasi syarikat. Seterusnya ialah cara pengurus boleh meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Yang pertama ialah menggalakkan peluang pembelajaran dan pembangunan. Sebagai pengurus, galakkan pekerja untuk kekal di hadapan dengan peningkatan kemahiran. Dengan memperkasakan perjalanan pembelajaran pekerja, ia membantu mengembangkan set kemahiran mereka. Sekiranya sesuatu seperti pemberhentian berlaku, pengurus diharapkan dapat membantu mereka untuk membina kemahiran. Dengan berbuat demikian, mereka mungkin lebih bersedia untuk mengharungi pasaran kerja yang lebih sukar di luar sana. Yang kedua ialah menjadi pemimpin yang berfikiran masa depan. Kepimpinan yang berfikiran masa depan adalah tentang bersedia menghadapi halangan yang mungkin berlaku sepanjang perjalanan. Dan dengan berbuat demikian, pengurus akan dapat melihat hasil dalam pasukannya seperti peningkatan inovasi, prestasi, daya tahan dan ketangkasan. Seterusnya ialah menggalakkan mobiliti kerjaya. Sebagai pengurus, galakkan mobiliti pekerjaya ini mungkin bermakna ada pekerja yang tidak kekal dalam pasukan khusus selama ini. Tetapi pekerja akan mempelajari set kemahiran baru dan berkembang dalam kerjaya mereka. Dengan berbuat demikian, pengurus akan dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja mereka dan keuntungan perniagaan juga akan mendapat manfaat. Yang terakhir ialah membina dan memupuk hubungan. Model sosial dan rangkaian memainkan peranan lebih besar daripada yang difikirkan dalam kejayaan anda. Cuba kembangkan rangkaian anda dan bina perhubungan baru. Sambungan baru boleh memupuk pintu masuk untuk peluang baru. Anda juga mungkin mempertimbangkan cara anda boleh bekerjasama dengan mentor atau berkhidmat sebagai mentor untuk orang lain. Siti Liana Nurani binti Afizam, nombor metik B2320015 dengan kos BBAMGT. Seterusnya ialah keselamatan infrastruktur. Keselamatan infrastruktur ialah aspek kritikal dalam melindungi aset organisasi dan memastikan ketersediaan, integriti dan kerahsiaan data. Dari segi IT pula, ia terdiri daripada peranti pengguna akhir, sistem rangkaian, sumber awan, pusat data dan akses perkakasan. Ia melibatkan pelaksanaan langkah keselamatan untuk lindungi komponen fizikal dan maya infrastruktur organisasi seperti pelayan, rangkaian dan aplikasi. Untuk aspek keselamatan infrastruktur pula, yang paling penting ialah kawalan akses. Ia merujuk kepada proses pemberian atau penafian akses kepada infrastruktur berdasarkan kelayakan pengguna dan faktor lain. Kawalan ini dia dapat dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti nama pengguna, kata laluan, pengesahan biometrik dan pengesahan dua faktor. Ini membolehkan membantu menghalang akses tanpa kebenaran pada infrastruktur dan melindungi maklumat sensitif. Bagi faedah khas keselamatan infrastruktur pula, memandangkan perniagaan bergantung pada aset teknologi mereka untuk terus berjalan, ia dapat melindungi infrastruktur teknologi organisasi dan juga melindungi perusahaan secara keseluruhan. Banyak perniagaan bergantung pada data proprietari dan harta intelek untuk berikan mereka kelebihan daya saing dalam pasaran. Keuntungan syarikat pula, dia akan mengalami banyak kerugian sebab kehilangan atau gangguan terhadap akses pada maklumat. Ancaman keselamatan biasa pada infrastruktur IT pula, contohnya ancaman cyber. Ancaman cyber ni dia boleh menjejaskan infrastruktur teknologi. Malah bencana alam juga termasuk seperti kebakaran dan banjir, pengelolaan awam, gangguan elektrik dan kecurian. Dia merupakan contoh ancaman fizikal. Mana-mana pada ini dia boleh berkesan negatif yang besar terhadap imej awak organisasi. Dia dapat mengganggu perniagaan dan mempunyai kesan yang sangat mahal. Yang seterusnya ialah amalan terbaik keselamatan infrastruktur. Antara amalan terbaik ialah
menjamin infrastruktur teknologi di mana dia lebih kompleks dan penting berbanding sebelum ini. Sebab apa? Kerana peningkatan kesaling hubungan, penggunaan perkhidmatan awam, perkhidmatan mikro dan komponen perisian yang semakin meningkat di pinggir rangkaian korporat serta mengatasi platform awan yang berbeza. Dengan menggunakan seni bina keselamatan sifat amanah juga, dia satu strategi yang digunakan oleh perniagaan untuk tangani masalah ini. Idea ini di sebalik identiti amanah sifat ini oleh pengusaha akses ialah tiada pengguna atau tugas yang dianggap boleh dipercayai secara lalai. Selain itu juga, mendidik kaki tangan tentang keselamatan kelayakan dan kata laluan juga dia salah satu yang penting untuk lindungi infrastruktur IT, di mana kesilapan manusia ni dia merupakan titik paling lemah dalam pelan keselamatan organisasi kerana percubaan pencerobohan berlaku begitu cepat. Walaupun pelanggaran kecil yang kelihatan tidak ketara, tapi ia memberi aspek kesan yang sangat besar kepada pelanggaran itu. Antara sebab keselamatan infrastruktur Saya Nur Syamini binti Syari, nombor matrik B2320013 dari kos BBAMGT. Saya akan membentangkan Google menggalakkan pertumbuhan dan kreativiti pekerja. Yang pertama ialah impak. Impak yang pertama ialah produktiviti dan inovasi. Ini mempamerkan cara pekerja bekerja dalam projek peribadi boleh membawa kepada inovasi terobosan yang mungkin tidak dilakukan sebaliknya. Yang kedua, pelibatan pekerja. Dengan memberi pekerja kuasa untuk memilih projek mereka, Google telah melihat peningkatan yang ketara dalam pelibatan pekerja dan kepuasan kerja. Yang ketiga ialah kerjasama merentas fungsi. Pendekatan antara disiplin ini selalunya menghasilkan penyelesaian yang inovatif dan perspektif yang lebih luas tentang penyelesaian masalah. Yang keempat, pembelajaran dan pembangunan. Pekerja mempunyai peluang untuk mempelajari kemahiran baru dan mengembangkan pengetahuan mereka. Yang kelima, pengambilan dan pengekalan, iaitu menjadikannya majikan yang menarik untuk bakat yang terbaik. Ia juga telah membantu mengekalkan pekerja yang menghargai kebebasan untuk mengejar minat mereka. Seterusnya ialah cabaran dan kritikan. Yang pertama ialah peruntukan sumber. Pengkritik berpendapat bahawa mendedikasikan 20% masa kerja untuk projek peribadi boleh mengalihkan sumber daripada aktiviti perniagaan teras. Ini boleh menjadi kebimbangan bagi syarikat yang mempunyai sumber terhad. Yang kedua, pengukuran dan accountability. Ia boleh mencabar untuk mengukur kesan langsung ke atas keuntungan syarikat. Ia juga menjadi kekurangan automatik ini juga boleh menjadi punca perbalahan. Yang ketiga, kerja berlebihan. Dalam sesetengah kes, pekerja mungkin berasa tertekan untuk bekerja lebih masa untuk mengimbangi tanggungjawab tetap mereka. Yang keempat, penskalaan. Kejayaan Google adalah sebahagiannya disebabkan oleh skala dan sumber syarikat. Syarikat yang lebih kecil mungkin merasa lebih mencabar untuk melaksanakan program serupa dengan berkesan. Yang kelima, pengajaran untuk organisasi lain. Google menawarkan pelajaran berharga untuk organisasi yang ingin memupuk inovasi dan memperkasakan pekerja mereka. Yang keenam, keseimbangan, kebebasan dan kebertanggungjawaban. Walaupun memberi autonomi kepada pekerja adalah penting, adalah sama penting untuk mewujudkan garis panduan dan jangkaan yang jelas untuk memastikan projek selari dengan matlamat syarikat. Yang ketujuh, memupuk budaya inovasi. Menggalakkan budaya yang menghargai percubaan dan menerima kegagalan sebagai peluang pembelajaran. Yang ke-8, melabur dalam pembelajaran dan pembangunan. Memberi sokongan kepada pekerja dalam memperoleh kemahiran dan pengetahuan baru sepanjang mereka. Ini boleh memberi manfaat jangka panjang untuk kedua-dua individu dan organisasi. Yang ke-9,
skala sewajarnya. Sebagai perkara yang berfungsi untuk gergasi teknologi seperti Google, mungkin tidak boleh digunakan secara langsung kepada syarikat yang lebih kecil. Sesuaikan konsep dengan saiz dan sumber organisasi tertentu. Ini sahaja perbincangan video daripada kami. Kami harap apa yang kami sampaikan ini adalah jelas kepada semua. Dan terima kasih kerana sudi mendengar.